عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سحفاء الأحلام يقولون من قول الخير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز هناجرهم ataupun dalam riwayat lain لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. Maksudnya hadis daripada Ali bin Abi Talib, yang mana dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan keluar pada akhir zaman nanti ada satu kaum yang umurnya muda tapi akalnya bodoh. Mereka berkata-kata baik, mereka juga membaca Al-Quran, tetapi tidak melepasi tenggorokan mereka ataupun tengkuk mereka. Mereka akan keluar daripada agama, yakni Islam, seperti mana keluarnya anak panah daripada busurnya. Apabila kamu menjumpai mereka, kamu bunuhlah mereka. Dan sesungguhnya dalam memerangi mereka itu terdapat pahala di hari kiamat bagi sesiapa yang membunuh mereka. Perkataan Khawarij berasal daripada perkataan bahasa Arab yang asalnya adalah kharaja, iaitu keluar. Jadi apa kaitannya dengan pemerintahan ni? Sebab Khawarij ini muncul dalam pemerintahan Ali, Sayyidina Ali. Baik. Jadi apa kaitannya dengan pemerintahan? Maksud Khawarij ni, maksud Kharaja tadi. Jadi Kharaja itu membawa maksud keluar daripada bai'ah sebuah pemerintahan. Baik, untuk maksud Khawarij pula sekarang ni, para ulama banyak mendefinisikan maksud Khawarij ini. Jadi antaranya adalah Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau mendefinisikan bahawa golongan Khawarij ini adalah golongan yang memberontak terhadap pemerintah ataupun khalifah yang keempat, iaitu Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Abu Hasan Al-Ash'ari, sebab mengapa mereka diberi nama Khawarij adalah kerana mereka memberontak terhadap Ali disebabkan peristiwa tahkim. Kata yang terkenal yang dilaungkan atau dilemparkan oleh pihak Khawarij ketika peristiwa tahkim kerana mereka menolaknya, mereka berkata kedua-duanya adalah kafir dan tidak ada yang adil melainkan Allah. Jadinya titik kemunculan golongan Khawarij ini adalah daripada peristiwa tahkim ini. Antara penyelewengan ideologi mereka adalah mereka bermula dengan mengkafirkan antaranya Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Az-Zubair, Talhah dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Dan golongan Khawarij ini juga menghalalkan darah mereka. Lama kelamaan konsep kafir juga mengalami perubahan. Kafir bukan lagi dinisbahkan kepada golongan yang tidak berhukum dengan Al-Quran, tetapi sesiapa saja yang membuat dosa besar terus dianggap kafir oleh golongan Khawarij. Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga pernah berperang melawan dengan golongan Khawarij ini. Dan salah seorang daripada golongan Khawarij itu adalah yang membunuh Ali bin Abi Talib. Nampaknya seperti ahli ibadah, tetapi disebabkan ideologi pemikiran mereka yang salah, terpesong, yang diseleweng, jadi perbuatan mereka terpesong, akidah mereka juga terpesong. Ada satu hadis Nabi bersabda, ashqal awwalin wal akhirin, orang yang paling teruk hukumannya di akhirat ada dua. Yang pertama adalah orang yang membunuh unta Nabi Saleh. Yang kedua, orang yang menetak engkau ataupun
yang dikatakan kepada Sayyidina Ali, orang yang menetak kepala engkau sambil dia memegang kepada ubun-ubun Sayyidina Ali, dan kemudian mengalir darah engkau sehingga membasahi janggut. Jadi siapa nama pembunuh kepada Sayyidina Ali ni? Bukan. Nama pembunuh itu adalah Abdul Rahman namanya, Abdul Rahman bin Muljim, seorang Khawarij yang mempunyai ideologi ataupun pemikiran yang songsang dan diseleweng sehingga boleh menghalalkan darah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni adalah orang yang, antara orang yang rapat dengan Nabi, orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi. Bagaimana dia boleh menghalalkan darah orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi? Mana dia mempunyai keberanian untuk mengatakan sedemikian? Ini adalah kerana ideologi pemikiran mereka yang salah dan songsang dan diseleweng. Walaupun golongan Khawarij ini banyak kali memerangi Sayyidina Ali, kemudian pengikut Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Ali, hal kuffarun haula? Maksudnya, adakah mereka ini kafir? Jawab Sayyidina Ali, minal kufri farru. Maksudnya, mereka bukan kafir tapi mereka lari daripada kekufuran. Kemudian pengikut Sayyidina Ali bertanya lagi kepada Sayyidina Ali, hal munafiqun haula? Kemudian Sayyidina Ali menjawab, bukan. Mereka zikirnya banyak. Munafik zikirnya sikit. Sahaja zikir dia banyak, ibadah lain juga banyak, solat, membaca Quran, semua banyak. Tetapi apa masalahnya? Masalahnya apabila mereka mempunyai pemikiran ataupun ideologi yang songsang dan diseleweng. Mana apabila mengubah keyakinan sebenar kepada perbuatan yang songsang, walaupun pada zahirnya nampak dia seperti ahli ibadah. Bagaimana yang kita tahu, golongan Khawarij ini muncul pada zaman Ali bin Abi Thalib, tapi tanda-tanda kewujudannya sudah wujud pada zaman Rasulullah SAW. Antara ulama yang berpendapat sedemikian adalah ulama yang bernama Ibn Hazm dalam Al-Faslu fil Milal wal Ahkam, ulama yang bernama Syahrastani dalam Al-Milal wal Nihal. Mereka berpendapat bahawa Khawarij yang pertama muncul adalah yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ni dia pernah memprotes Nabi semasa Nabi sedang membahagikan harta rampasan perang yang diberi oleh Ali bin Abi Thalib daripada Yaman. Kemudian ada seorang bangun. Pada segi zahirnya nampak pada dirinya itu, di dahinya ada tanda sujud, bajunya kusuk masai. Kalau kita tengok pada seseorang, di dahi seseorang ada tanda sujud, apa yang kita akan sangka? Oh, orang ini adalah orang ahli ibadah, ahli sujud, ahli solat. Pakaian ni kusuk masai nak menandakan, nak menampakkan tanda zuhud. Kain yang dipakai adalah pertengahan pada betis ataupun separuh pada betis. Itulah pakaian para sahabat, dan Nabi sendiri juga berpakaian sedemikian. Yakni nampak dari segi zahirnya dia mengikut perfect, mengikut sunnah-sunnah Nabi, atau dalam bahasa Arab syadidul ittiba'. Kemudian orang yang tadi juga berkata, dia selepas dia bangun tu, dia berkata kepada Nabi, ya Muhammad i'dil. Maksudnya, wahai Muhammad, berlaku adillah engkau dalam membahagikan harta itu. Mendengar kata yang dilemparkan oleh orang tadi, Sayyidina Umar dalam riwayat lain mengatakan Khalid bin Al-Walid, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala orang ini. Kata Nabi, jangan. Nabi berkata, kalau bukan aku yang adil, siapa lagi yang lebih adil daripada aku? Sedangkan Allah percayakan aku tentang perkara langit, wahyu langit, mengapa engkau tak percayakan aku tentang masalah hal keduniaan? Seakan-akan wahyu itu turun kepada dia, bukan kepada Nabi. Seakan-akan seperti dia lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Lepas itu, apa yang berlaku?
Adakah dia duduk semula ataupun dia meminta maaf kepada Nabi? Tidak. Dia pergi meninggalkan Nabi dan tidak meminta maaf kepada Nabi. Semasa dia pergi, Nabi menunjukkan kepada orang itu. Sabda Nabi, "Innahu yakhruju min diddi hadzal qaum yatluna kitaballahi ratban la yujawizu hanajiruhum yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah la in adraktahum la aqtulannahum qatla as-samud." Apa kata Nabi? Tahan di sini. Nabi mengatakan akan keluar daripada sulbi orang ini ataupun keturunan orang ini sekelompok manusia yang membaca Al-Quran dengan lisan mereka tetapi tak melepasi tenggorokan mereka. Mereka juga keluar daripada agama, iaitu agama Islam, seperti mana keluarnya anak panah daripada busuknya. Kata Nabi lagi, kalau aku jumpa, jika aku menjumpai mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana hukuman yang dijatuhkan kepada kaum Samud. Kata Nabi tentang golongan ini, mereka golongan yang bacaan Quran yang bagus, seperti mana Al-Quran itu baru turun. Macam mana bacaan orang yang mendapati Al-Quran itu baru turun? Semestinya bacaannya tepat, bagus, indah bacaannya. Kemudian sambung Nabi lagi, la yujawizu hanajiruhum ataupun la yujawizu taruqihim. Ia tak sampai, hanya sampai kepada tenggorokan mereka, tak sampai ke hati, hanya pada mulut. Mereka ini baca Quran, ibadah tu ada, tapi bacaannya tak sampai ke dalam hati. Kita kena ingat, jangan sesekali kita memperkenalkan Islam dengan perbuatan kita. Apa sahaja perbuatan kita tidak boleh mewakili Islam, tetapi apa yang ada pada Islam itu kita kena terapkan dalam diri kita. Tapi jangan sesekali kita memperkenalkan Islam itu dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Islam itu perlu dikenalkan dengan konsep Islam itu sendiri, bukan daripada perbuatan orang Islam. Jadi bagaimana untuk kita memperkenalkan Islam ni? Jadi sebagai orang Islam, kita perlu mencontohi Islam untuk memperkenalkan ataupun untuk menterjemahkan maksud Islam itu. Kita jangan memaksa orang untuk mengenal Islam melalui perbuatan kita, tapi kita perlu mencontohi Islam itu untuk menterjemahkan maksud Islam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi taufik dan hidayah kepada kita, agar kita semua dijauhkan daripada sifat yang melampau ataupun ekstrim terhadap agama Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.